Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Sir Muhammad Muzir bin Muhammad Zamri selaku pensyarah atas subjek BSS 4013 pengantar fiqh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhsin dalam kos sarjana muda pengurusan muamalat dan metrik 0211113008. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan topik Zaid bin Ali yang mana merupakan pengasas mazhab Syiah Zaidiyah. Kalau kita lihat dalam buku Lidirasah Syariah Islamiyah tersebut, di antara dalam muka surat 164 sehingga 166. Nama penuh beliau adalah Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 80 Hijrah dan telah syahid pada tahun 122 Hijrah, yang mana ketika itu dia berusia 42 tahun. Seterusnya mazhab Zaidi telah disandarkan kepada beliau. Dari zaman kanak-kanaknya dia telah menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri dan juga saudaranya, iaitu yang bernama Muhammad Al-Baqir, yang mana rumahnya adalah tempat dia mengajar ilmu fiqh. Kemudian dia juga belajar dari fuqaha dan ahli fiqh yang lain yang berada pada zamannya ketika itu. Para ulama sepakat ke atas keagungan dan kemampuannya, keluasan ilmunya, kelimpahan fiknya serta ke atas ketakwaannya. Okey, menurut mazhab Zaidiyah adalah salah satu mazhab Syiah dinamakan menurut Imam Zaid bin Ali, dan pengikut fiqh Zaidi ini dinamakan sebagai Zaidis. Walau bagaimanapun mereka menolak pegangan Syiah yang lain seperti kemaksuman para imam kecuali Ali, Fatimah, Husain dan Hasan, beramal dengan taqiyah dan imam ke-12 Muhammad Al-Mahdi sebagai imam Mahdi. Seterusnya saya akan berkongsi berkaitan dengan pendekatan dan pengantaran fiqh Zaidi ini. Fiqh Zaidi ini adalah lebih kurang sama dengan fiqh 4 mazhab yang disebutkan, yang seperti mazhab Maliki, Hanbali, Syafi'i dan Hanafi, dan hanya terdapat perbezaan dalam beberapa masalah atau maslahah. Sebagai contoh, dalam fiqh Zaidi tidak boleh memakai sarung kaki ketika solat, dan mereka melarang memakan daging yang disembelih oleh orang yang bukan beragama Islam. Maksudnya di sini sebagai seorang Muslim tidak dibenarkan untuk memakan daging yang hasil sembelihan daripada orang bukan Muslim. Selain itu mereka melarang berkahwin dengan wanita yang dari golongan ahli kitab, yang mana golongan ahli kitab ini dalam mazhab Zaidiyah dia telah menetapkan haram hukumnya berkahwin dengan ahlul kitab. Jumhur ulama menyatakan ahli kitab ini ialah Yahudi, Nasrani, manakala Muhammad Abdu dalam tafsirnya Al-Manar memasukkan kelompok Majusi sebagai ahli kitab yang berdasarkan surah Al-Hajj ayat 17. Dan para ulama juga berbeza pendapat mengenai definisi ahli kitab ini, yang berpendapat bahawa orang-orang Yahudi dan Kristian yang masih wujud sekarang termasuk dalam golongan ahli kitab yang kita maksudkan. Ini berdasarkan kepada gelaran yang diberikan di dalam Al-Quran yang merujuk kepada orang-orang Yahudi dan Kristian yang telah pun sesat sewaktu Al-Quran sedang diturunkan. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Mereka berpendapat ahli kitab yang dimaksudkan itu ialah mereka yang masih berpegang dengan ajaran sebenar Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Dia telah menulis fiqh Zaidi dan menyampaikannya melalui 2 kaedah. Yang pertama melalui kitab-kitab Imam Zaid yang telah diriwayatkan bahawa dia menulis dan mempraktikkan kepada murid-muridnya lebih daripada 1 kitab, dan murid-muridnya juga meriwayatkan setiap apa yang mereka dengar daripadanya. Apa yang kami terima daripada fiqh Imam Zaid yaitu kitabnya Al-Majmu' fi Al-Fiqh wa Al-Hadis, yaitu kitab Al-Qad yang agung tersusun dalam susunan fiqh. Diriwayatkan oleh Abu Khalid Umar bin Khalid Al-Wasiti, dan ulama telah menjelaskannya termasuk ulama Syaraf ad-Din bin Al-Aimi Al-Sana'ni
yang meninggal pada tahun 1221 Hijrah, dan penjelasannya tentang Ar-Raud Al-Nadir disebut syar, yakni Al-Majmu' Al-Fiqh Al-Khabir. Penjelasan ini dicetak di Mesir pada tahun 1347 dan terbahagi kepada 4 bahagian besar. Manakala kaedah yang kedua adalah dari murid-muridnya kepada murid-muridnya, atau mereka yang telah diterima daripada murid-muridnya yang begitu ramai. Dia juga mempunyai 4 anak kandung lelaki yang bernama antaranya Isa, Muhammad, Usain dan Yahya, Mansur bin Al-Mu'tamar dan Nasir ibnu Azimah dan lain-lain. Di antara ahli fiqh mazhab Zaidi yang terkenal ialah Al-Hasan bin Ali yang dipanggil Al-Nasir Al-Kabir yang telah wafat pada tahun 304 Hijrah. Al-Qasim bin Ibrahim Ar-Rasi yang wafat pada tahun 242 Hijrah, dan beliau cucu Al-Hadi bin Yahya bin Al-Usain bin Al-Qasim Ar-Rasi, yaitu pengasas negara Zaidi di Yaman. Imam ini dilahirkan di Madinah pada tahun 245 Hijrah dan kemudian datang ke Yaman pada tahun 288 Hijrah. Penduduknya telah membaiatnya dan dia menjadi imam dan pemerintah Yaman pada masa itu. Beliau adalah seorang ahli fiqh yang agung dan hebat. Beliau bersandarkan kepada mazhab Zaidi. Walaupun beliau berbeza pendapat dengan Imam Zaid dalam beberapa perkara, masalah ataupun masalah. Selain itu, beliau mendapat ramai pengikut dan menyebarkan kaedah ijtihadnya di Yaman sehingga orang-orangnya mengikutinya, dan ramai di antara mereka yang masih mengikuti caranya sehingga sekarang. Mereka dikenali sebagai Zaidi Hadawis. Dan di antara kitab-kitabnya dia ada sebuah kitab hukum-hukum, yaitu mengandungi hadis, sejarah dan fiqh. Oleh itu, ciri-ciri pemerintah yang adil dan ahli fiqh yang rajin terdapat pada dirinya. Dan kedua-dua sifat ini jarang sekali ditemukan dalam diri seseorang. Namun begitu, beliau telah mati syahid pada tahun 298 Hijrah akibat luka yang dideritanya dalam beberapa peperangan dengan orang-orang Qarmatin yang menimbulkan kekacauan sehingga dia mengusir mereka dan menghalangi mereka di sempadan mereka, dan beliau telah mengalahkan mereka lebih dari satu pertempuran sehingga beliau mati syahid. Seterusnya, asal usul mazhab Zaidi. Imam Zaid tidak menulis prinsip dan kaedahnya dalam fiqh, dan didaksi terhadap ahli fiqh Zaidi menulis prinsip fiqh Zaidi, menyimpulkan dari cabang-cabang yang diturunkan dari imam mereka atau dari kata-kata mereka yang jelas. Prinsip-prinsip ini ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma', analogi, persetujuan, kepentingan umum dan peraturan akal. Prinsip-prinsip ini bersetuju dengan cabang yang diturunkan dari Imam Zaid, tetapi ia bukanlah prinsip yang diasaskan atau yang disimpulkan daripada kata-katanya sahaja, kerana fiqh Zaidi bukanlah fiqh Imam Zaid semata-mata, tetapi adalah fiqh dan yang merupakan fiqh kumpulan besar keluarga Nabi seperti Al-Hadi, Al-Nasir dan lain-lain yang bekerjasama dengan Zaid, dan semua ini adalah ulama yang cerdik dan tekun. Ketekunan yang mutlak dalam cabang prinsip fiqh, dan sebab itu terdapat beberapa prinsip fiqh yang dinisbahkan kepada sebagian ahli fiqh doktrin. Walau apapun prinsip doktrin ini adalah luas dan membawa kepada pertumbuhan serta perluasan doktrin, lebih-lebih lagi pintu ijtihad yang terbuka. Pemilihan mazhab lain diterima oleh fuqaha dan ia paling meluas pada masa sekarang di negara Yaman, sehingga ia dianggap sebagai negara Zaidi dalam doktrin dan pemerintahan sebelum revolusi baru-baru ini di sana. Rasanya itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.